Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan melaksanakan pembentangan tugasan 2 di bawah pengajaran mikro dan makro. Maksudnya kami akan melaksanakan pengajaran mikro berdasarkan langkah yang telah dipilih dalam satu RPH untuk mengaplikasikan dan juga mengutamakan kemahiran yang juga dipilih daripada soalan tugasan, iaitu kemahiran bersoal jawab. Seterusnya. Okay, jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Narhana Nazihah, kemudian diikuti dengan Ahmad Nur Hakimi dan juga Muhammad Arif Abrol. Okay, jadi sebelum kita masuk kepada simulasi pengajaran mikro itu, kita kena tahu terlebih dahululah apa itu konsep kemahiran bersoal jawab. Okay, jadi pertama sekali, kemahiran soal jawab ini merupakan satu kaedah soal jawab, iaitu kaedah di mana guru mengemukakan soalan manakala pelajar pula akan memberi jawapan. Maksudnya soal jawab ni memang nak ataupun tak nak, ia akan bermula dengan soalan yang diberikan oleh guru lah. Barulah murid akan menjawab soalan tersebut dengan memberi jawapan. Jadi di situlah bermulanya sesi soal jawab. Okay, seterusnya kebiasaannya sesi soal jawab ni dia berdasarkan kepada dialog dan juga perbincangan. Maksudnya bila ada soalan yang diberi, ada jawapan yang diterima, maksudnya di situlah berlaku juga dialog dan juga perbualan. Jadi bila berlakunya perbualan tersebut, secara tidak langsung kita juga akan berbincang ataupun mengadakan perbincangan lah tentang sesuatu topik untuk mendapatkan jawapan serta fakta, maklumat dan sebagainya. Kemudian proses pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab ini disepadukan dengan kaedah perbincangan. Macam saya cakap tadilah, kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran. Kenapa menambahkan keberkesanan pembelajaran? Sebab kadang-kadang bila kita belajar ni murid senyap je, tapi bila ada soal jawab, di situlah murid akan berfikir dan di situlah kita dapat memastikan pembelajaran yang digunakan itu lebih berkesan. Di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Kenapa meningkatkan kecerdasan otak? Sebab biasanya kalau ada soalan barulah murid tu akan berfikir, tercetuslah sesuatu perkara dalam pemikiran dia. Kalau senyap, tak ada yang tanya, tak ada yang suruh jawab ataupun apa-apa, maksudnya murid tersebut tidak berfikir. Jadi melalui soalan lah mereka akan menguji otak ataupun pemikiran mereka. Kemudian mencungkil bakat dan juga dapat menghidupkan suasana pembelajaran. Sebab sebelum ni suasana pembelajaran yang baik biasanya ada interaksi antara guru dan juga murid-murid. Kalau berlaku hanyalah kepada guru sahaja, bermaksud suasana pembelajaran tu tak baik. Jadi bila kita ada dua perkara ataupun kedua-dua entiti, iaitu murid dan juga guru, maksudnya suasana pembelajaran itu dapat dihidupkanlah dalam kelas tersebut. Kemudian konsep kaedah soal jawab ini juga ia memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada pelajar. Contohnya kalau kita hanya menerima, cikgu cakap kita kena ambil wuduk bermula dengan bismillah dan kemudian basuh tangan sebanyak 3 kali. Tapi kalau tak ada soal jawab, kita hanya menerima basuh tangan 3 kali. Tapi kalau ada soal jawab, murid tu akan tanya, kenapa kena 3 kali? Maksudnya perkara itulah akan memberikan kefahaman yang lebih ataupun input yang lebih kepada murid. Dan akhir sekali, kaedah soal jawab ini merupakan kaedah interaksi dua hala lah yang melibatkan pelajar dan juga guru. Maksudnya kaedah ini adalah kemahiran yang cukup baik untuk diterapkan dalam sesi PDP. Seterusnya. Okey. Selain itu, kemahiran soal jawab ini sebenarnya melatih murid dalam 4 perkara utama. Pertama, mengasah kemahiran komunikasi dan sosial. Dalam tak sedar, kemahiran soal jawab ini ia memperuntukkan ataupun menjadikan seseorang murid tu untuk bercakap. Sebab bila tanya takkan nak diam. Jadi nak ataupun tak nak, murid tu kena bercakap dan dalam masa yang sama kena berbincang dan kena berinteraksi dengan guru. Jadi di sinilah timbulnya kemahiran komunikasi dan juga sosial yang dapat diterapkan melalui kemahiran soal jawab ini. Kedua, dapat menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan juga kritis. Sebab kadang-kadang bila banyak soalan, timbullah soalan-soalan yang pelik tapi kreatif lah.
cikgu pun boleh tanya soalan-soalan yang kebat, kenapa, bagaimana, pada pendapat anda, pada pendapat murid. Jadi di sinilah kita dapat menimbulkan kekreatifan dan juga kekritisan dalam berfikir. Seterusnya, membina sikap yang positif, dan yang akhir sekali, perkaitan isi pembelajaran dengan cara yang sangat efektif dan juga berkesanlah, yang macam saya cakap lah. Jadi ini adalah rangkuman ataupun keseluruhan berkenaan kemahiran sesi soal jawab yang melibatkan guru dan juga murid, interaktif dua hala. Okey, seterusnya saya serahkan pada Abror. Okey, baiklah, kita telah mendengar penerangan mengenai konsep kemahiran bersoal jawab. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada simulasi. Ya, simulasi pengajaran mikro kemahiran ini, iaitu kemahiran soal jawab yang akan dilakukan oleh saudara Ahmad Nur Hakimi bin Ahmad Khairi. Sebelum kita masuk pada simulasi yang akan dibuat oleh saudara Hakimi, kita akan lihat dulu, kita akan ketahui tajuk apa yang akan dilakukan simulasi tersebut, iaitu tajuk solat yang sempurna. Standard kandungannya adalah standard 4.2, menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna. Dan standard pembelajaran adalah 4.2.1, iaitu menilai perkara yang membatalkan solat. Okay, seterusnya saya serahkan kepada saudara Hakimi untuk membuat simulasi. Baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 perkara yang membatalkan solat dengan betul dan menghuraikan perkara-perkara yang membatalkan solat dengan terperinci. Akan simulasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Baiklah, sebelum ini kita telah mempelajari tentang cara-cara untuk menunaikan solat. Kini Ustaz akan terangkan kepada kamu perkara yang membatalkan solat supaya solat yang kita laksanakan sepanjang hari ini menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Baiklah, kita lihat pada slide. Terdapat beberapa perkara-perkara yang dapat membatalkan solat kita, sama ada solat itu solat fardu maupun solat itu solat sunat. Okey, jika dilihat, yang pertama adalah dengan berkata-kata, iaitu dengan bercakap yang selain daripada perkataan-perkataan yang dalam kita solat. Contohnya seperti Al-Fatihah. Kita bercakap Al-Fatihah tak apa. Tapi kalau selain daripada Al-Fatihah, contohnya kita cakap pasal nak makan apa, semua benda tu, itu akan membatalkan solat. Okey, seterusnya meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun ni macam mana pula? Meninggalkan rukun adalah contohnya solat, kita melakukan solat dengan takbiratul ihram dan tanpa rukuk kita terus sujud. Itu dikira meninggalkan rukun dan ini sudah tentulah akan membatalkan solat kita. Okey, yang ketiga, hilangnya ingatan kerana gila ataupun pitam. Ini pula macam mana? Hilang ingatan ni maksudnya kita lupa yang kita ni dalam keadaan sedang bersolat ataupun tidak. Jika berlaku seperti ini, maka batallah solat seseorang itu. Yang seterusnya, berpaling dada dari arah kiblat. Kalau berpaling dada dari arah kiblat adalah jika contoh kiblat kita menghala ke hadapan dan kita tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu bunyi, contohnya bunyi horn kereta. Dan kita pandang ke tepi, kita toleh, kita pusing badan kita. Macam tu dikira membatalkan solat kerana telah berpaling dada daripada arah kiblat. Yang kelima, berubah niat. Contohnya, kita dah niat nak solat asar, tapi kita lupa sebenarnya waktu tu adalah waktu zuhur. Dan kita berubah niat, niat tu supaya niat tu solat zuhur. Itu dikira tidak sah solat dia. Faham ya? Dan yang seterusnya adalah murtad, iaitu keluar daripada Islam. Baiklah, saya yakin kamu semua, murid-murid semua sudah faham dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, seterusnya Ustaz akan membuat sesi soal jawab. Tapi sebelum tu, Ustaz akan menggunakan satu platform
dengan iaitu yang Ustaz panggil picker wheel untuk memilih nama-nama murid. Okey. Ustaz kita tengok siapa yang kena dan kita akan jawab soalannya. Abror. Bagus. Okey, Abror. Mari kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey. Nabila menjawab salam tetamunya yang datang ke rumahnya semasa sedang solat asar. Okey, Abror. Bagi kamu rasa, bagi pendapat kamu, adakah solatnya itu sah ataupun batal? Bagi saya batal cikgu. Okey, kalau batal, kenapa batal? Sebabnya macam cikgu terangkan tadi, apa perkara-perkara yang batalkan solat ni, yang pertama tu berkata-kata. Jadi Nabilah ni dia menjawab salam. Dia luar daripada rukun-rukun Islam, rukun-rukun solat. Jadi dia telah berkata-kata dalam solat. Jadi dia membatalkan solat dia lah. Bagus, pandai Abror. Okey, betul. Jawapannya adalah perkara tersebut akan membatalkan solat Nabilah. Itu sebab dia berkata-kata ketika dalam solat. Tetapi ada caranya untuk kita menjawab salam semasa kita sedang solat. Baiklah. Antara cara yang Nabi pernah gunakan adalah dengan menggunakan isyarat jari. Contohnya, kamu semua tengah solat dan tiba-tiba ada orang datang beri salam. Kamu boleh menggunakan isyarat jari dengan angkat jari seperti ini. Nampak kan? Okey, itu menunjukkan bahawa kamu tengah solat dan orang yang memberi salam akan faham bahawa keadaan kamu itu sedang melakukan ibadah solat. Okey, selain daripada itu, kamu juga boleh menjawab salam yang diberikan apabila selesai kamu menunaikan solat tersebut. Contohnya, ada orang datang macam kes Nabila ni kan. Ada orang datang rumah dia, bagi salam. Dia kena selesaikan solat dulu dan selepas dia selesai solat barulah dia menjawab salam tersebut. Okey, faham ya? Faham cikgu. Okey, kita tengok pula siapa yang kena soalan yang kedua. Naziha. Okey, Naziha. Silakan. Soalan yang kedua. Kita tengok soalan dia. Nura bergurau dengan kawannya semasa sedang solat berjemaah di surau. Baik. Apakah hukumnya? Sah ataupun batal? Ataupun tidak sah? Tidak sah. Okey, kenapa? Sebab waktu dia gurau-gurau tu mungkin dia telah berpaling daripada arah kiblat ke, dia berkata-kata ke. Betul, pandai Naziha. Inilah sebab dia. Sebab apabila kita menunaikan solat, kita kenalah khusyuk. Kita kena fokus dengan kita punya solat. Sebab tu, jangan kita sekali-kali bergurau, mencuit kawan, tolak-tolak, senyum-senyum, gelak-gelak. Perkara macam tu akan membatalkan solat kita. Baik. Yang seterusnya, kita tengok siapa yang kena soalan yang ketiga. Okey, Hana. Okey, Hana jawab soalan yang ketiga. Kita tengok soalan yang ketiga. Dia tanya pasal apa? Okey. Nabil menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat asar. Okey. Hana, macam mana pula bagi kamu? Adakah soalan ni sah ataupun batal? Sah kot cikgu sebab dia gatal je kan, dia nak garu. Okey, macam Hana dia kata sah. Kalau macam Abror, kamu rasa sah ke batal? Saya pun setuju dengan Hana sebab tak salah kot kalau dia nak garu kalau gatal. Okey. Kalau macam situasi Nabil ni kan, dia menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya
ketika sedang solat. Okey, kita kena tengok macam mana dia garu. Kalau contoh dia garu hanya sekali ataupun macam sikit saja dia garu, itu tidak membatalkan solat dia. Tetapi jika Nabi ni menggaru, dia garu berturut-turut selama 3 kali ataupun dia garunya terlalu kuat ataupun macam nampak sangat dia menggaru tu, itu dikira membatalkan solat. Jadi solatnya tidak sah dekat situ. Faham ya semua? Faham cikgu? Faham, cikgu. Okey. Okeylah, soalan yang terakhir. Okey, tadi semua dah kena kan? Tinggal seorang je lagi yang belum kena. Okey. Okey, Arif, kamu belum kena lagi. Ya, saya. Kita tengok soalan yang keempat. Siti menelan air liurnya yang bercampur dengan gula-gula yang cair. Adakah sah solat dia? Maksudnya dia dah makan gula-gula tu dah nak habis, dia cuma cecair gula-gula tu je tinggal. Saya rasa tak sah cikgu. Okey, kenapa? Sebab dia ada rasa gula-gula tu. Dia macam umpama makan lah cikgu. Bagus, betul. Dia tidak sah, maksudnya batal lah solat dia. Sebab dengan adanya rasa yang membezakan air liurnya dengan rasa yang lain, contohnya seperti rasa manis, rasa masam ataupun rasa pahit, itu dikira telah memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam mulutnya. Jadi ini dikira dia sedang makan ataupun minum dia punya ketika dia sedang solat. Kiranya soalannya itu adalah tidak sah dan batal. Okey, kamu semua dah faham kan persoalan-persoalan yang telah saya berikan tadi. Baiklah, saya akan pilih seorang daripada kamu untuk berikan 3 daripada perkara-perkara yang membatalkan solat yang telah kita pelajari pada hari ini. Boleh? Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, kita mulakan. Siapa yang akan terpilih? Baiklah, Abror. Kamu terpilih. Okey, Abror. Berikan 3 daripada perkara-perkara yang membatalkan solat yang kita pelajari pada hari ini. Boleh, Abror? Boleh cikgu. Alright. Okey, 3 yang saya dapat. Perkara batal solat pertama silah berkata-kata. Betul. Kemudian berpaling dada kita ni daripada kiblat, daripada arah kiblat. Betul. Kemudian makan cikgu, makan ketika solat. Ya, makan dan minum ketika solat. Pandai, Abror. Okey. Daripada jawapan Abror tadi, saya dapat simpulkanlah bahawa murid-murid yang lain juga faham dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan solat kita. Tak kiralah sama ada solat itu solat fardu ataupun solat sunat. Baiklah, kita habis kelas kita pada hari ini dengan doa penutup. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Kita dah lihat simulasi yang telah dilaksanakan oleh saudara Cikgu Hakimi. Okey, seterusnya saya akan membuat rumusan dari pengajaran mikro yang telah dilakukan tersebut. Okey, kita dapat lihat ya daripada pengajaran mikro tersebut, Cikgu Hakimi ni menggunakan kemahiran soal jawab dengan murid-murid dia. Ada terdapat 4 soalan yang dia akan bertanya kepada murid dan murid akan menjawab. Jadi berlaku interaksi kat situ. Okey, saya akan menerangkan sedikit mengenai prinsip-prinsip prinsip panduan penyelaan yang dilakukan oleh Cikgu Hakimi tersebut. Yang pertamanya adalah perkataan atau istilah yang hendak digunakan haruslah boleh difahami oleh pelajar. Jadi kita lihat pada soalan-soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Hakimi, kita dapat lihat yang soalan dia tu memang perkataan dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah dan mudah difahami oleh murid-murid. Jadi apabila Cikgu Hakim ini tanya sekali saja, murid boleh faham apa yang perlu dijawab, apa jawapan yang perlu diberi. Begitu. Seterusnya adalah soalan-soalan hendaklah bersesuaian dengan peringkat kebolehan pelajar. Jadi soalan-soalan yang disediakan oleh Cikgu Hakim ini, Cikgu Hakim ini telah
rancang lebih awal. Bukannya secara tiba-tiba mendapat soalan tersebut. Cikgu Hakim ini telah menganalisis kebolehan-kebolehan pelajarnya dan menyediakan soalan ni pada tahap yang sesuai dengan pelajar-pelajar tersebut. Okey, seterusnya adalah soalan yang dibentuk harus mampu mendorong pelajar untuk berfikir. Okey, ni kita dapat lihat pada soalan ketiga di mana soalan ketiga di mana Nabil menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat asar. Jadi dalam soalan ni pelajar dia telah berfikir mengatakan yang soalan dia sah, tetapi sebenarnya soalan itu tidak sah disebabkan bergantung kepada cara-cara Nabil ni menggaru tersebut. Jadi secara tak langsung pelajar telah membuka minda untuk memikirkan mengenai bagaimana cara Nabil ni menggaru perut dia tu. Okey, yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah elak soalan yang mengandungi jawapan di dalam. Okey, kita dapat lihat Cikgu Hakimi telah memberikan soalan di slide yang tidak mempunyai jawapan. Supaya murid ni tidak tahulah jawapannya dan mendorong supaya murid ni berfikir soalan, berfikir jawapannya, apa yang perlu diberikan jawapan. Okey. Itu sahaja perbatangan kami pada kali ini. Sekian. Terima kasih.